Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia pada hari ini kita bertemu dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Satu program yang dibawakan daripada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah untuk kita sama-sama kita membincangkan permata-permata daripada Al-Quran, dan pada bulan Ramadan ini kita membicarakan salah satunya fokus kepada surah Al-Mulk, surah kerajaan, untuk sama-sama kita mengambil pelajaran untuk ayah-ayah, untuk diambil pelajaran oleh ibu yang menemankan ayah, dan juga bagi anak-anak, bagi individu yang ingin memimpin. Sebenarnya ada panduan di dalam surah Al-Mulk ini selain daripada ayat-ayat lain daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin kita ambil permata untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan memimpin. Pada hari ini kita bersama dengan dua orang tokoh, ya. Yang pertama Al-Fadil Ustaz Nik Bakri Nikmat. Selamat datang Ustaz. Ahlan wa sahlan, ya. Dan juga qari kita pada hari ini Al-Fadil Ustaz Dr. Anwar Hasin. Selamat datang Doktor. Alhamdulillah. 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 Pagi Ustaz ya hari ini kita okay. Ini ayah-ayah yang bersama kita pada hari ini, dan juga untuk ayah-ayah yang berada di atas talian, ya, sama ada di internet ataupun di depan kaca TV, untuk sama-sama kita memaknai kepada kepimpinan dalam tajuk kita pada hari ini, iaitu dari mata turun ke hati. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mari sama-sama kita saksikan video paparan. Begitu juga daripada perbuatan Nabi SAW yang berdakwah, mengajak dan menyeru manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbetulkan akhlak yang mungkin dalam kalangan masyarakat belum lagi berakhlak dengan akhlak yang baik. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku dibangkitkan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi dua ini cukup besar ertinya dan besar juga kesannya dalam kehidupan untuk kita terus berdakwah. Sahabat tanya Nabi kan, siapa yang perlu aku dahulukan? Ibumu. Tanya lagi, siapa? Thumma man? Qala ummuk, ibumu. 3 kali. Last baru ayah, menunjukkan tingginya martabat dan kedudukan seorang ibu. Tapi dalam angle yang lain, para ulama bahaskan dari sudut anak dan ibu bapa, maka ibulah, sebab 3 nisbah 1. Tetapi bila lihat angle iaitu ibu kita dan ayah kita, iaitulah pasangan suami isteri, isteri wajib taat kepada ayah. Jadi kalau kita disuruh taat kepada ibu lebih daripada ayah, tetapi seorang ibu itu wajib taat kepada suaminya, jadi sebenarnya ia terangkum sekali. Maka ayah juga adalah segala-galanya dalam hidup kita. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Berinteraksi dan berkomunikasi juga satu yang sangat penting pada zaman ini, ketika manusia sudah tidak berinteraksi. Zaman gadget ini zaman yang manusia sudah hilang perasaan, kasih sayang dan juga body language. Jadi saya doakan keluarga kita semua, keluarga yang diredai oleh Allah Ta'ala, buat ibadah secara bersama. Kalau boleh bertadarus pada bulan Ramadan, satu keluarga boleh kita qiyamul lail, kan Nabi pun gerakkan ahli keluarganya kan pada 10 malam yang terakhir. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ayqadha ahlah. Nabi bangunkan ahli keluarganya. Jadi maknanya kena buat secara kolektif lah. Jangan dibiarkan masing-masing dalam ahli keluarga dengan haluan masing-masing. Wallahu a'lam.
begitulah perkongsian daripada Datuk Dr. Anhar Opir, Timbalan Mufti Selangor, bagaimana keterlibatan dalam dunia dakwah dan bagaimana melihat dunia ayah yang memimpin sebuah keluarga, interaksi di antara anak dan ibu bersama ayah. Semua itu adalah satu hubungan yang dinamik yang perlu difahami dengan jelas agar ianya tidak bercampur aduk sehingga kan ia merosakkan institusi sebuah keluarga, apatah lagi pada zaman yang penuh dengan teknologi. Masing-masing mungkin ada gadget masing-masing, sehingga kan apa yang nampak di mata itu kadang-kadang turun ke hati, ada yang nampak di mata tidak sampai ke hati dan hati hilang dengan kasih sayang. Jadi pada hari ini kita ingin terus melihat kepada tajuk ini, ya, bagaimana ayah-ayah memimpin. Dan kita melihat pada surah Al-Mulk ayat 3 hingga 5. Mari sama-sama kita baca, dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Hasin. Terima kasih Ustaz Fazrul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Dr. Anwar untuk membacakan ayat 3 hingga 5 sebentar tadi, yang maksudnya yang menciptakan, Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan nescaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemui kecacatan dan ia dalam keadaan letih. Dan sungguh kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya sebagai alat pelempar syaitan dan kami menyediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. 3 ayat yang ada yang dibacakan sebentar tadi bersama dengan Fadil Ustaz, ya. Kita ingin sama-sama melihat, fokus kepada ayat yang keempat itu bila Allah menyeru tsummarji'il basar, ya, kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, nescaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemui kecacatan dan ia dalam keadaan letih. Apa maksud hasir di sini? Apa maksud basar ini? Kerana dalam Al-Quran ada perkataan nazar, ada perkataan lain bercakap tentang melihat. Tapi mari sama-sama kita mendengar kupasan bersama Al-Fadhil Ustaz Nik Bakri Nikmat, ya. Apa kaitan perkara ini juga dengan seorang ayah yang membaca ayat 4 pada hari ini? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dimuliakan pengerusi atau moderator majlis ayah kita pada pagi yang mulia ini, Ustazuna Al-Fadhil Ustaz Fazrul, qari kita pada pagi ini Dr. Anwar, ayah-ayah, para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah. Ramadan tahun ini adalah antara Ramadan terindah dalam perjalanan hidup kita. Sama ada kita sebagai ayah, sebagai ibu dan sebagai seorang anak dalam melalui sebuah perjalanan yang mana Allah Subhanahu wa taala menentukan perjalanan hidup kita sementara kita dinoktahkan untuk bertemu dengan Allah suatu hari nanti di akhirat. Tuan-tuan, para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kehidupan dunia di akhir zaman ini, kadang-kala
termasuk diri kita sendiri sebagai seorang ayah, seorang anak, kita banyak menggunakan penglihatan kita untuk menatap telefon-telefon kita, menatap media-media massa. Namun dalam ayat yang kita dengar daripada qari kita tadi, Allah Ta'ala menjemput kita, mengajak kita untuk kita melihat kepada kejadian yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui ayat 3 dan ayat 4 secara khususnya. Dan di sana, sebagaimana yang Al-Fadhil Ustaz Fazrul sebut tadi dalam terjemahan, bahawa Allah meminta kepada kita agar kita mengulangi pandangan kita, supaya kita dapat melihat sesuatu yang akan memberi suatu natijah, suatu makna kepada diri kita, betapa lemahnya kita sebagai seorang insan, betapa kerdilnya kita sebagai seorang manusia, di saat kita melihat kepada kejadian langit yang dicipta oleh Allah. Sehingga Allah meminta kepada kita summarji'il basara karratain. Hendaklah kita ulang dan ulang lagi sekali penglihatan kita. Maka di sana, di dalam Al-Quran ada beberapa perkataan yang kalau boleh kita sebagai seorang ayah, untuk memastikan kita memimpin dengan Al-Quran dan membawa anak dan isteri kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu kita kena memahami antaranya kita memiliki mata untuk melihat. Biasanya perkataan melihat itu diguna oleh Allah SWT dalam bentuk perkataan ra'a. Dan kita juga dianugerahkan oleh Allah akal. Dan biasanya akal itu diguna perkataan nazara, memandang. Dan kita ada satu lagi anugerah yang diberikan oleh Allah, iaitu hati. Dan biasanya perkataan hati itu disebut syahada, menyaksikan. Sebenarnya Allah Ta'ala ingin mengajar kita sebagai seorang ayah, supaya kita memimpin anak isteri kita ke syurga dengan menggunakan seluruh yang dikurniakan oleh Allah. Mata salah satu daripada panca indera untuk kita melihat. Tujuan apa untuk kita melihat? Untuk kita mengetahui sesuatu. Kita melihat di sana ada gunung ganang, kita melihat di sana ada langit yang terbentang. Tetapi sekadar untuk melihat sahaja, maka manusia hanya mendapat tahu. Bahkan Allah tak nak kita sekadar tahu, Allah nak kita supaya kita faham. Maka Allah memberi kita akal untuk kita memandang dengan pandangan akal. Tetapi pandangan akal hanya untuk kita faham sahaja, tetapi tidak merasai. Maka Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita hati. Dan hati itu adalah salah satu peranannya untuk merasai. Maka tahu, faham dan rasa. Maka di saat kita melihat kepada ciptaan 7 petala langit yang tidak ada sebarang kecacatan, bahkan penuh dengan keseimbangan, maka di saat itu bicara kita sungguh bertepatan daripada mata turun ke hati. Iaitu dengan pengetahuan yang kita lihat dengan mata, maka kita menyaksikan dengan hati kita. Maka bimbinglah anak-anak kita agar bukan sekadar melihat sesuatu yang dicipta oleh Allah, tetapi menyaksikan bahawa di sana wujudnya Allah. Di sana wujudnya kebesaran Allah. Di sana wujudnya kesempurnaan Allah pada perbuatannya, pada sifatnya, pada namanya dan pada zatnya. Oleh demikian, sebagaimana Al-Fadhil Ustaz Fazrul sebut tadi, antara terjemahannya ialah keseimbangan. Maka Allah Ta'ala memberi pesan kepada kita, khususnya kita sebagai seorang ayah, hendaklah kita memimpin anak isteri kita untuk ke syurga Allah dengan penuh keseimbangan. Di saat kaki kita berpijak di bumi, Allah meminta mata kita memandang ke langit. Maka Allah inginkan hati kita menyaksikan bahawa di sana ada kehidupan yang telah Allah sediakan di alam yang tinggi. Alam yang kekal. Alam yang mana kita akan berbahagia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi rahmat, memberi kebahagiaan dan segala-galanya. Maka inilah di antara salah satu daripada bicara ringkas melalui ayat 3 hingga 4 dan terusnya hingga ke 5, agar kita sebagai seorang ayah memandang sesuatu ciptaan Allah dan memimpin pandangan anak-anak kita kepada Allah, sehinggalah anak-anak kita lahir suatu cetusan rasa di dalam hati mereka kebesaran, keagungan, kehebatan, kesempurnaan Allah, dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah di suatu alam yang lebih kekal, yang lebih mulia, iaitu di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Nik Bakri ya, berkongsi tadi beberapa istilah dalam bahasa Arab, ra'a, tentang nazara, tentang syahadah. Dan dalam ayat ini Ustaz ya, tara itu ada perkataan ra'a itulah ya. Kemudian nazara, syahadah membawa kepada hati tersebut. Bila digunakan perkataan basar ini Ustaz ya, sebenarnya basar ini pada mata ke, pada akal ke, sampai ke hati? Kalau boleh dijelaskan, disebabkan bila berulang perkataan basar di sini, ini bukan sekadar tengok biasa-biasa. Orang sekarang cakap lah kan. Okey. Jadi kalau boleh Ustaz jelaskan, lantaran ini sebagai satu perkataan yang memang tepat betul disampaikan untuk ayah-ayah ambil pelajaran saya lah terutamanya pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Perkataan basar pada terjemahan biasanya ialah melihat ya dengan pandangan mata, tetapi ia juga menjadi suatu pecahan kepada perkataan daripada perkataan yang sama ialah basirah. Basirah. Basara. Basar ditambah huruf ya selepas daripada perkataan huruf sad, maka basirah iaitu pandangan mata hati. Mata hati. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita dua jenis mata. Satu mata kasar atau mata yang ada di kepala ini, mata kasar Ustaz ya. Ya, betul. Doktor betul ya? Betul, Kalau siap tolong perbetulkan. Satu lagi mata hati. Maka mata kasar ini biasanya disebut perkataan basar. Bahkan basar itu dia ada kaitan dengan basirah. Pecahan perkataan yang sama. Dengan tujuan ialah jangan sekadar semata-mata untuk kita bertemu di dalam syurga Allah, maka kita hanya menggunakan satu perkataan iaitu basar dan melupakan basirah. Cuma saya nak sebut sedikit, tuan-tuan, para ayah yang dirahmati Allah sekalian, sifat mata ini, ia perlu kepada cahaya. Okay. Bahkan ulama mengatakan, kita bukan memandang dengan mata, tetapi kita memandang dengan penglihatan yang ada pada mata. Maka sifat penglihatan ini, walaupun ada mata dan penglihatan, kita tidak akan mampu melihat, kecuali dengan cahaya. Cahaya. Maka sebagaimana mata zahir kita perlu kepada cahaya untuk memandang, maka begitulah sifatnya basirah. Daripada perkataan pecahannya adalah basirah, mata hati, perlu juga kepada cahaya. Baik, maka kita faham seandainya mata kasar kita ni memerlukan kepada cahaya lampu, lampu jalan, lampu kereta, lampu rumah, maka cahaya pandangan, cahaya mata hati kita memerlukan kepada cahaya Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan Ustaz Nik Bakri ya, menjelaskan tentang hakikat basar di sini ataupun berkaitan dengan basirah itu bukan sekadar mula dengan mata kasar Ustaz ya, tetapi si ayah bila melihat kepada anak, melihat kepada ibu, kepada isteri, kepada apa yang ada di luar ya, ayah memulakan dengan melihat dengan mata kasar, ia akhirnya patut sampai kepada mata hati, barulah dia akan nampak khasi'an wa huwa hasir, rasa lemah ataupun rasa kagum sangat kepada apa yang Allah jadikan, sehingga kan si ayah, kalau ikut pada apa yang Ustaz sampaikan tadi, ayah tak rasa dia kuat sangat kan, maksudnya perlukan kepada bantuan daripada Allah, melihat dengan basirah, kalau katakan di peringkat hati itu melibatkan kasih sayang ya, rasa pada hati itu, dan cara pandang mata kasar mungkin nampak anak atas katil tak bangun pagi lagi kan, tetapi bila dah sampai basirah, takkanlah saya nak biarkan dia tak bangun pagi lagi, kerana saya juga nak bawa anak saya, kalau boleh dia sekali tidak menjadi sebagai liability ya, tetapi sebagai aset untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi di sini mungkin kita nak ambil pengalaman lah sebenarnya. Saya nak bertanya pada Dr. Anwar Hassin. Kan Ustaz ya, pasal bila bercakap tentang istilah lihat mata kasar dengan lihat mata hati ini, ia adalah sebagai satu perkara yang perlu dibina kan. Pasal kalau kita berkahwin tu kan, kita pergi program, kalau Ustaz tak tahu silah, kursus kahwin dulu berapa hari Ustaz? Sehari ke 2 hari ke? Saya dulu 2 hari. 2-3 hari macam tu lah. 2-3 hari macam tu kan. Jadi tak ada diajarkan macam mana nak memandang dengan mata kasar, dengan mata hati ketika memimpin keluarga kan. Tapi mungkin pengalaman Ustaz dengan ayah ya, dengan ayah Ustaz lah, apa momen yang indah yang bukan sekadar ayah bagi makan, tetapi momen perasaan kan, yang
kalau kita tengok-tengok balik dalam sejarah, oh yang itu saya masih ingat lagi ayah buat yang itu kan. Tetapi kita tahu bahawa bukan sekadar dilihat mata kasar, tapi yang melibatkan nostalgia hati kita itu. Kalau boleh Ustaz Anwar boleh kongsikan pada hari ini. Okey, terima kasih Ustaz Fazrul dan juga Ustaz kita panel tetamu jemputan kita pada hari ini. Dari segi pengalaman Ustaz Fazrul, Ya. saya masih ingat lagi betapa ayah saya ni sebenarnya dia seorang yang tegas lah. Tegas. Seorang yang tegas dan garang. Tetapi dalam pada itu juga saya masih ingat masa saya di bangku sekolah rendah lah. Lebih kurang darjah 1 macam tu, yang tak pandai apa lagi. Ya, yang masih mentah sangat. Saya pernah ketika itu terambil duit kawan saya. Ketika itulah ialah budak-budak kan. And then orang kata dia curi duit orang lah sebagainya. 50 sen masa tu. Saya pun tak ingat masa tu macam mana keadaan dia. Tapi benda tu sampai kepada ayah saya. Tapi saya jangkakan ketika itu saya akan dirotan, akan dimarahi dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya ayah saya cool masa tu. Itulah yang membuatkan saya ingat sampai sekarang. Maksudnya didikan yang beliau beri. Maksudnya mengikut peringkat umur. Ketika kecil, walaupun seorang yang garang dan tegas, tetapi mengikut keadaan ketika itu, mungkin atas pertimbangan beliau, saya masih boleh diberi ruang dan diajar bagaimana untuk berlaku jujur dan juga tidak mengambil hak orang lain. Dan subhanallah, kalau boleh saya sorot sikit kisah Nabi Ibrahim AS. Bagaimana Nabi Ibrahim juga dalam hayat baginda ataupun hayat Nabi Ibrahim, ketika satu masa dulu dia pernah mencari-cari Tuhan. Maksudnya dia nak bukti ketuhanan. And then dia minta sendiri pada Allah. Qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkanlah kepada aku bagaimana kau hidupkan apa dia orang yang mati. Padahal Nabi Ibrahim ni dia beriman dengan Allah SWT. Tetapi Allah Ta'ala tanya pula, engkau Ibrahim tak percaya kat aku kah? Kan? Nabi Ibrahim menjawab, tak, bukan tak percaya, tapi nak kuatkan lagi, nak melihat tu supaya nak tambah kekuatan. Maka berlakulah kejadian di mana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh ataupun mengerat burung untuk diletakkan kepada 3 gunung yang berlainan. Kemudian dah mati itu hidup balik burung tersebut. Masya Allah. Jadi peranan kita sebagai seorang Muslim, sebagai ayah dalam memerhatikan kejadian alam dan juga memerhatikan bagaimana ayah kita sebelum-sebelum ini mendidik kita sangat penting sebagai input untuk kita di belakang hari. Kerana kita di belakang hari ini jadi ayah juga, jadi kita ambil pedoman yang baik yang ayah kita tunjuk tu pada masa kini. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan Ustaz Dr. Anwar berkongsi kisah, satu kisah bersama ayah itu sebagai satu kaedah lah ya. Kita lihat dengan mata kasarnya, ayah tegas, kan, takut ni, ini mesti kena bagi ini kan. Tetapi bila dilihat dengan mata hati, ayah tak buat pula kan. Ada sesuatu perkataan daripada hati itu yang sehingga kali ini Ustaz Dr. Anwar kongsikan kisah ini. Inilah perkara yang harapnya kita sebagai ayah dapat sampaikan, dapat sampaikan mesej-mesej mata hati ini, kerana ianya amat penting untuk menuju kepada kebahagiaan di dunia ini, apatah lagi kalau kita nak pergi menuju akhirat Allah Subhanahu taala. Persoalannya ialah bagaimana nak selalu dapat cahaya seperti mana yang Ustaz nyatakan tadi. Cahaya lampu ni banyak sekarang, lampu gadget tak cukup, dia semua kita bagi, tetapi cahaya untuk mata hati ini macam mana ia nak disampaikan kepada anak-anak, ini adalah antara persoalan yang biasanya melanda kepada ayah ya. Kalau macam tadi, alhamdulillah Ustaz Dr. Anwar boleh nampak dia punya sisi mata hatinya, perasaan ayah tak buat ni, maksudnya ayah beri peluang, dan itu yang menyebabkan ia diimbau ya sebagai satu kenangan indah bersama ayah. Dan ini persoalan yang kita ingin sama-sama rungkai. Tetapi kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله رب
أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Terima kasih diucapkan pada tuan-tuan yang mengikuti siaran ini untuk sama-sama kita mengambil permata daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam tajuk kita pada hari ini, dari mata turun ke hati, kita sudah membicarakan ayat yang keempat daripada surah Al-Mulk untuk kita melihat rupanya perkataan basar ada kaitan dengan basirah, ada beza dengan tara ataupun ra'a, iaitu dilihat dengan mata kasar yang kita ingin bawa sampai ke mata hati. Cara ini, pendidikan ini penting di dalam sebuah keluarga dan dikongsikan oleh Dr. Anwar ataupun Dr. Anhar Opir, Timbalan Mufti Selangor dalam VT sebentar tadi pada peringkat awal, bercakap tentang bagaimana zaman sekarang cabarannya Ustaz iaitu bila interaksi komunikasi itu kadang-kadang mungkin berlaku mungkin tidak, sehingga kan anak akan melihat ayah secara mata kasar, tetapi kalau nak tunggu sampai mata hati itu sampai, tak sampai-sampai kan. Okey, kena tunggu berapa tahun barulah dapat melihat hikmah daripada sesuatu perkara. Jadi mungkin di sini saya nak minta penjelasan daripada Ustaz Nik Bakri, bagaimana kemahiran ayah daripada mata kasar itu bawa ke mata hati, apatah lagi bila mendidik anak agar dia tidaklah hidup hanya dengan mata kasar sahaja dalam hidup ini. Silakan. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya cukup yakin ayah-ayah semua memahami dan merasai bahawa anak-anak itu adalah lambang cinta kita dengan isteri. Anak adalah lambang cinta kita kepada isteri. Maka bila mana berbicara soal cinta, maka ia adalah suatu perasaan yang wujud di hati. Maka majoriti ayah saya meyakini di saat mereka berinteraksi dengan anak-anak mereka, sudah tentu mereka berinteraksi dengan bukan sekadar pandangan mata zahir, tetapi sudah tentulah dengan pandangan mata hati. Kerana hati itu adalah merupakan suatu tempat tercetusnya cinta. Cuma persoalan sekarang ni, cinta itu ada dua. Setengah ulama mengatakan, antara guru saya Syekh Yusuf, beliau mengatakan al-hubbu, cinta itu ada dua. Hubbus syahwah dengan hubbul haqiqi. Cinta syahwat dan cinta yang sebenar. Cinta syahwat ialah cinta yang lahir daripada diri kita, daripada nafsu kita. Adapun cinta yang sebenar ialah cinta yang lahir daripada anugerah Allah. Bermula daripada seorang ayah mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cinta Allah dan cinta Rasulullah itu, maka ayah akan berinteraksi dengan anak dengan cinta yang sebenar, iaitu cinta kerana Allah. Bagaimana mendapat cinta daripada Allah dan Rasul? Mahu tak mahu mesti mencintai Al-Quran. Ayah mesti mencintai Al-Quran, mesti mendampingi Al-Quran, mesti merindui Al-Quran. Maka seorang ayah yang sentiasa cinta Al-Quran, rindu Quran, dia akan rindu Rasulullah yang membawa Al-Quran. Dan sudah tentu dia akan merindui dan mencintai Allah yang menurunkan Al-Quran, bahkan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat seorang ayah berinteraksi dengan Al-Quran, Allah akan anugerahkan mahabbah, cinta, dan di saat itulah seorang ayah tidak akan sekadar memandang anak-anak mereka dan membimbing anak mereka dengan pandangan mata zahir dan memimpin ke arah yang zahir semata-mata di dunia, tetapi ayah sudah tentu akan merasai dengan cinta itu memimpin anak dan tangan anak-anaknya ke syurga Allah Subhanahu wa taala.
InsyaAllah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Nik Bakri untuk menjelaskan formula ya macam mana nak dapatkan nak sampaikan pada anak. Biasalah ayah dia akan tengok pada anak macam mana saya nak bagi yang terbaik ya, bukan sekadar mata kasar tetapi mata hati si anak ini bercahaya. Rupanya sebelum anak itu dapat, ayahnya dulu ya yang perlu berinteraksi dengan Al-Quran ya, kerana dengan Al-Quran ini akan naik ataupun akan meningkat kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan pada Rasul yang berjuang membawa mesej ini, dan mesej ini adalah lambang mahabbah ataupun cinta hakiki Ustaz nyatakan tadi ya, berbanding dengan hanya luaran di peringkat syahwat semata-mata ataupun nak bawa anak agar pakai cantik ya, rumah cantik, tapi dalam hatinya memang ada macam-macam kabut dan juga berselirat. Yang ini yang kita sebenarnya nak baca daripada surah Al-An'am ayat yang ke-46 hingga 48 ya, bersama dengan Ustaz Dr. Anwar Hasin. Satu lagi peringatan daripada Allah, ada lagi perkataan basar ataupun wa absarakum pada ayat ini untuk sama-sama kita ambil pelajaran bersama. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله. Surah Nazim, katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang berkuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami jelaskan berulang kali pada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan oleh Allah selain orang yang zalim? Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan membuat pembaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini adalah ayat daripada surah Al-An'am ya, yang ada Allah nyatakan tentang istilah absarakum itu ya, selain daripada dijadikan pendengaran, penglihatan ya, tetapi bukan sekadar penglihatan biasalah Ustaz ya, penglihatan yang sampai kepada hati itu yang Ustaz nyatakan sebentar tadi. Ada perkataan tara di sini, ada perkataan unzur ya, ada perkataan dia bergabung antara tiga perkara itu. Bagaimana sebenarnya Ustaz ni? Pasal bila Ustaz cakap tadi ayah baca Quran ya, ayah baca Quran, kadang-kadang mungkin ayah tu baca Quran kan, tetapi dia punya cakapnya itu masih lagi cakap di peringkat luaran kan, bukannya atas dasar kasih sayang. Sebenarnya apa yang perlu dilaksanakan bila mendekati Quran ini, dan kalau contoh Nabi lah, macam mana Nabi bercakap dengan mata hati itulah, kalau nak tahu praktikal, kalau mungkin dengan sahabat ke, dengan anak ke, kalau Ustaz boleh kongsikan, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'd. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Fazrul.
ayat yang kita baca ataupun sama-sama kita dengar bacaan Dr. Anwar tadi yang membicarakan sedikit amaran daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita berhati-hati dengan penglihatan kita dan pendengaran kita. Cuba saya nak tekankan lagi sekali bahawa agar hati kita sentiasa berinteraksi dengan Allah. Sekali lagi diulangi bahawa kita melihat bukan dengan mata tetapi dengan penglihatan yang ada pada mata. Kita mendengar bukan dengan telinga tetapi dengan pendengaran yang diberikan oleh Allah di telinga kita. Allah beri ya. Allah beri pendengar. Kerana di luar sana ramai orang yang ada telinga tetapi tidak mendengar. Pekak. Orang pekak masih ada telinga. Orang buta masih ada mata. Ya. Bahkan orang yang bisu masih ada mulut. Maka di sana bukan persoalan mata tetapi persoalan penglihatan. Penglihatan. Oleh demikian, para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, agar ayah-ayah ini sentiasa berinteraksi dengan anak bukan sekadar dengan penglihatan mata zahir tetapi penglihatan mata hati, dan bagaimana caranya ialah salah satunya membimbing hati, mendidik hati sentiasa berinteraksi dengan Allah. Sebenarnya Allah telah memberi satu mesej yang jelas kepada kita bahawa Allah meletakkan sesuatu yang berkait dengan Allah itu di hati. Iman kepada Allah itu di hati. Taqwa kepada Allah itu di hati. Sehingga Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna. Taqwa itu di hati. Apa maksudnya? Sabar itu juga di hati. Tawakal juga di hati. Apa maksudnya? Allah Ta'ala ingin berinteraksi dengan kita dan mengajar kita bahawa interaksi dengan hati adalah sesuatu yang dituntut. Sesuatu yang diutamakan. Sehingga sehingga guru saya menyebut begini, saya tak naklah kita kata kita santai-santai lah, tidaklah nak beratkan sangat bicara kita. Sehingga guru saya mengatakan, sejenis mana manusia ini, Allah tak letak imannya di akal. Kerana akal itu walaupun sebijak mana pun, suatu ketika, satu saat dia akan terbatas dalam memahami sesuatu. Bahkan akal tidak akan merasai, walaupun akal boleh memahami. Maka ulama mengatakan bahawa sebenarnya yang lebih faham adalah hati, nak banding dengan akal. Kerana hati memahami dengan rasa, akal sekadar memahami dengan faham. Ya, memahami dengan faham. Baik, seseorang yang berbicara tentang susah, yang tidak pernah merasai susah, dia boleh faham susah tapi dia tidak menghayati dan memahami hakikat susah. Maka kesimpulannya ialah seorang ayah mesti mengutamakan dalam berinteraksi dengan anaknya dengan hati. Bagaimana? Sebagaimana yang kita sebut awal tadi bahawa ayah mesti mendidik dirinya banyak berinteraksi dengan Allah. Kita sebagai seorang ayah sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa. Diri kita pun dikurniakan oleh Allah, dicipta oleh Allah. Bahkan anak kita juga dianugerahkan oleh Allah, dicipta oleh Allah. Dihidupkan oleh Allah, dibesarkan oleh Allah, dijaga keselamatannya oleh Allah. Oleh demikian, bagaimana kita berinteraksi dengan anak kita? Kita mesti berinteraksi melalui Allah. Contoh kita nak mencintai seseorang, mencintai anak kita. Mana mungkin kita mencintai seseorang kerana kita tidak memiliki cinta. Maka kita memerlukan cinta Allah kepada diri kita dan diri kita mencintai Allah. Dengan cinta Allah itulah kita mencintai anak kita. Maksudnya ialah interaksi dengan anak, dengan sesiapa sahaja mesti melalui interaksi dengan Allah. Maksudnya sumber kasih sayang, sumber kepada penglihatan mata hati ini daripada Allah. Daripada Allah. Jadi kita kena dapat banyak-banyak, download daripada Allah banyak-banyak, baru kita boleh kepada anak kita ya. Kalau zaman Nabi itu satu contohlah Ustaz, kalau boleh macam mana Nabi mensikapi kepada anak ke, kepada ahli keluarga ke, yang kita boleh nampak beza. Kalau ayah dengan mata dengan mata kasar cara dia begini, tapi kalau dengan mata hati begini Rasul buat. Kalau Ustaz boleh kongsikan satu contoh. Dalam kitab Riyadhus Salihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ada satu kisah. Yang kisah yang berkait dengan jiwa dan hati. Satu kali ananda Sayyidina Rasulullah SAW iaitu Sayyidah Zainab. Anak Sayyidah Zainab ni nazak, nak meninggal, saya, doktor. Maka dia utus seseorang pergi bertemu dengan Rasulullah, ayahanda beliau, untuk datang melihat cucunda itu, iaitu Sayyidina Ibrahim. Maka Rasulullah mengatakan, secara ringkas saya cerita, pesan kepada Zainab, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah pada Allah dan bersabarlah. Maka yang diutus tadi kembali balik membawa pesan tersebut. Maka sebagai seorang anak, nak sangat ayahandanya, datang juga tengok cucu, dan di saat Rasulullah datang, maka mungkin pada saat pertamanya dia melihat sesuatu dengan pandangan zahirnya.
Tetapi Rasulullah jarang sangat melihat dengan pandangan zahir, mesti kedua-duanya sekali. Tetapi Sayyidah Zainab ni utus lagi sekali, minta ayahandanya datang juga. Maka di saat itu Rasulullah datang dengan beberapa sahabat. Di saat sampai di rumah anak anda beliau, dia merangkul cucu yang sedang nazak tadi, lalu Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa tadi kamu pesan ittaqillah wasbiri, sekarang kamu pula menangis? Nabi dalam satu sabda mengatakan, man la yarham la yurham. Cinta, rasa, rahmat ini bagi kita terjemah rahmat. Rahmat itu bahasa Arab. Ya. Apa makna rahmat? Di sebalik rahmat itu ada cinta, ada kasih dan ada sayang. Maka di saat Rasulullah merangkul cucunya di tengah nazak itu untuk menghembus nafas yang terakhir, maka di saat itu Rasulullah berinteraksi dengan cucunya dan berinteraksi dengan orang sekitar dengan kasih dan sayang daripada hati. Mungkin itulah situasi di antara salah satu contoh yang boleh kita rakamkan di sini, bahawa betapa Rasulullah ada waktu-waktu yang tertentu langsung berinteraksi dengan hati agar ia lebih memahami bahawa tidak ada kasih sayang daripada diri kita kalau kita tidak menyayangi. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Nik. Maksudnya kalau katakan mata kasar tadi, kalau anak itu mungkin sudah nazak, ya, okey. Biarkanlah Bismillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan. Tetapi kerana mata hati itulah yang menyebabkan aliran air mata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang kita belajar, ya, satu daripada berbagai contoh dalam kehidupan Nabi untuk ayah-ayah pada hari ini, ya, pada saya sendiri, untuk memastikan daripada mata kasar ini dia sepatutnya turun cepat-cepat ke mata hati, dan sudah tentu ia bukan sumbernya daripada kita, ya. Cahaya yang kita tengok ini dapat daripada luar, barulah mata yang ada ini berfungsi. Mata hati ini juga tidak berfungsi kecuali dapat cahaya daripada Allah. Yang kita ingin dengar 1 minit pesanan akhir daripada Al-Fadhil Ustaz Nik Bakri untuk ayah-ayah agar sentiasa, kadang-kadang biasa orang cakap ayah ni dia kasar, kan, ataupun dia mata kasar aje, yang bab hati-hati ni mak je selalunya. Tetapi pesanan akhir daripada Ustaz Nik Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, amma ba'd. Ayah kena sentiasa berdoa dengan Allah. Tidak ada suatu jalan yang paling mungkin untuk kita memiliki jiwa sebagai seorang ayah yang penyayang, yang bertanggungjawab, yang akan memastikan memimpin jiwa anak-anak mereka ke syurga Allah kecuali dengan berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang ayah kena minta ialah hatinya hati yang bercahaya. Dan Ramadan ini, kata ulama, ialah syahru multaqal anwar, bulan berhimpunnya cahaya. Ya, cahaya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar, cahaya Al-Quran yang turun pada Ramadan ini. Maka sebab itulah salah satunya Allah menyebut tentang Al-Quran, wa anzalna ilaikum nura. Kami telah turunkan kepada kamu nur, iaitu Al-Quran sebagai cahaya. Maka hati yang bercahaya, hati akan nampak jalan dalam memimpin anak ahli keluarganya ke syurga Allah SWT. Hidup tanpa cahaya, hidup dalam kegelapan. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah penjaga dan pelindung pada orang beriman. Bagaimana Allah jaga dan melindungi orang beriman? Dari mengeluarkan daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Maka seorang ayah wajib mendapatkan sebanyak mungkin cahaya daripada Quran untuk memimpin keluarganya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Nik Bakri, ya, memberikan nasihat penting kita kena rangkul, dapatkan cahaya sebanyak mungkin, ya, untuk mata hati kita itu dengan panduan ataupun dengan berinteraksi banyak dengan Al-Quran, kerana itu adalah cara kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala bagi ayah-ayah yang berada pada pagi ini adalah ayah yang sentiasa dapat sumber cahaya mata hati ini, dan kita sudah pun didedahkan apakah formulanya. Moga-moga Allah pimpin kita. Kita berdoa pada Allah dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Hasin pada pagi ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan para ayah yang mendengar pada pagi ini sebagai ayah yang soleh dalam keluarga kami, ya Allah. Kurniakanlah kepada ayah-ayah yang sedang mendengar dan melihat ini cahaya daripada-Mu, ya Allah. Cahaya daripada Al-Quran, ya Allah, ke atas pintu hati kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ayah-ayah yang mampu memimpin dan memimpin anak-anak serta isteri kami ke jalan syurga, ya Allah. Serta Kau ampunilah dosa kami semua pada bulan yang mulia ini, ya Allah.
ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada pagi yang mulia ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nik Bakri ya, dan juga Dr. Anwar Hasin. Kita ingin sebenarnya sama-sama menggerakkan kempen agar masyarakat ya, bagi ayah-ayah mempunyai cahaya sebanyak mungkin daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menggerakkan tabung gerakan Al-Quran ya, sebagai satu platform di mana tuan-tuan boleh menyumbang dan juga berhubung pada nombor hotline itu, agar kita dapat sama-sama menghidupkan Quran dan dapat memastikan, kerana kita tahu bahawa Al-Quran ini adalah sumber cahaya, apatah lagi pada bulan Ramadan ini. Dengan tuan-tuan menyokong kepada perjuangan ini, harapnya ia adalah satu usaha. Kalau ada isu-isu dalam masyarakat, ayah yang kasar, ayah yang tidak berperi kemanusiaan, yang tidak menunjukkan contoh, rupa-rupanya penglihatan mata hati ini tidak ada sumber lain kecuali kembali balik kepada Allah dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran, melihat sunnah Nabi, bagaimana Nabi berinteraksi dengan ahli keluarga, dengan sahabat dan juga dengan masyarakat. Kita bertemu lagi pada siri akan datang dalam Majlis Ayah untuk sama-sama kita doakan ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah